Hai semua, salam sejahtera kepada saudari-saudara. Kita jumpa lagi di FB Live malam ini. Nama saya Jess, MC untuk malam ini. Adakah anda menghadapi masalah semasa menanam di rumah? Seperti tanam pokok tapi selalu nampak tak subur ataupun mati je. Malam ini kita rasa betul dapat menjemput Encik Izam, pensyarah sijil agroteknologi di College Community Tambunan Sabah, untuk kongsikan tips-tips bagaimana memulakan kebun sayur organik di rumah dengan mudahnya. Kawan-kawan di Facebook, marilah sharekan bengkel online malam ini bersama-sama kawan yang suka tanam, menanam ataupun kawan-kawan yang nak bermula menanam saja. Selepas sharing dari Encik Izam, kami akan ada satu sesi soal jawab Q&A juga. Jadi sementara sharing Encik Izam, anda boleh tuliskan soalan anda di Facebook komen. Saya akan bacakan soalan-soalan yang berkaitan kepada Encik Izam. Sebelum kita memula, saya akan buat satu survei dulu. Kawan-kawan di Facebook, adakah kawan-kawan yang sudah mula menanam? Anda boleh tulis A di komen. Dan kalau you hanya planning nak bermula saja, boleh tulis B di komen. Jadi Encik Izam boleh tahu kawan-kawan yang hari malam ini agak di level macam mana, jadi dia boleh bagikan informasi yang lebih berkaitan. Wah, nampaknya semua orang sudah mula bertanam. Ya, semua tulis kebanyakan A. Okey, nanti kita akan sharekan lebih banyak info. Dan seminar malam ini dianjurkan oleh Baba. Baba adalah pengilang barang-barang berkebun yang kreatif. Kami mengeluarkan produk-produk yang mesra alam dan mempromosikan penanaman secara organik. Penanaman organik adalah penting untuk memelihara tanah dan alam sekitar. Kami selalu berkongsi maklumat dan cara-cara berkebun organik supaya lebih banyak orang memahami kepentingan untuk kesihatan kita. Dan juga boleh menikmati keseronokan menanam dengan lebih senang. Seterusnya saya akan bacakan biodata ringkas tentang Encik Izam. Encik Izam berasal dari Ulu Kinta, Perak. Beliau tamat pengajian di UPM Sedang dengan ijazah sarjana muda Sains Horticulture Fakulti Pertanian. Sekarang beliau sebagai pensyarah sijil agroteknologi di College Community Tambunan di Sabah. Selain itu, beliau juga sebagai pengasas untuk webpage gardeningkebun.com dan Facebook grupnya merupakan Facebook grup berkebun yang terbesar di Malaysia, iaitu Kebun Bandar Jom Tanam Sendiri. Facebook page ini mempunyai lebih 590,000 ahli. Jadi sesiapa yang sebagai ahli untuk Facebook group ini boleh ucapkan hello di komen kepada Encik Izam juga. Jadi dengan tidak membajakan masa para hadirin, kita mempersilakan Encik Izam. Mari berikan tepukan yang kuat di depan kamera. Encik Izam, mempersilakan. Okay, hai. Nampak? Ya, boleh nampak Encik Izam. Okey. Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera semua. Alright. So saya share screen. Ya, kebanyakan para hadirin malam ini sudah bermula menanam. Yang kebanyakan jawab A di komen sana. Okey, apa khabar semua? Ini second time saya live. Okay, saya cuba share screen dulu. Screen sharing. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar? Okay, gelap sikit skrin saya ni sebab saya pakai laptop lama. So dia kurang sikit dia punya gambar. Tapi tak apa. Yang penting konten yang ingin saya sampaikan hari ni lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim.
So saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis lah kan. Miss Jess dari Baba. Saya dijemput oleh Baba untuk menyampaikan sedikit live berkenaan dengan cara mudah untuk mula berkebun sayur organik di rumah. So saya harap saya boleh sharing terus lah kan. So saya perkenalkan balik, nama saya Izam Alias. Itu nama famous lah, nama penuh Muhammad Izam bin Muhammad Alias. Saya pensyarah CJ Agroteknologi di College Community Tamunan Sabah. Kalau siapa orang Sabah tu boleh hi lah. Dan juga saya pengasas website kebunbandar.com, iaitu satu website home gardening lah. Saya telah mula sejak 2011 lagi. Website ni 2011 dan pengasas FB Group Kebun Bandar Jom Tanam Sendiri. Basically Facebook group ni muncul setelah website lah 2012 sebagai support group. Alhamdulillah dah ada 590k members dalam grup ni. So dia bertambah lah, tiap-tiap seminggu dalam 1000-2000 orang akan join. So terus ke poin utama. Untuk berkebun ni, pengalaman saya lah, saya mula 2011. 2012 saya mula mengajar, bukan mengajar di college lah. Saya masuk college di government sector 2016. Sebelum saya dah mengajar secara bengkel biasalah. Siapa-siapa jemput saya akan datang mengajar untuk bengkel home gardening. So saya boleh buat conclusion untuk memula. Dulu saya letak macam teknik 7 langkah, 10 langkah, 20 langkah. Bila saya dapat respon, kenapa tak mula, dia kata rupanya dia ada satu masalah, terlalu banyak benda nak mula. Jadi bagi saya tak perlu mula banyak-banyak. Jadi saya telah ringkas saya pada 3 saja. 3 langkah untuk mula kebun. Pilih tempat, semaian, penjagaan. Daripada 3 ni, so macam nak jawab SPM akan ada anak-anak dia. Tapi bagi saya tak perlu complicated lah pun. So kita akan masuk satu-satu. Pilihan tempat. Ini soalan-soalan yang paling penting. Untuk mula berkebun, kita kena pilih tempat yang sesuai. Mestilah di rumah kan. Saya akan mengajar konsep. Saya tak ajar sangat teknik. Di rumah balkoni macam mana, di rumah teres macam mana. Itu sebenarnya perkara kedua. Perkara pertama adalah kita faham tempat yang kita nak berkebun. Di mana-mana pun boleh berkebun. Tak kisahlah rumah kampung ke, rumah bandar. Yang penting kita fahamlah kenapa perlu pilih tempat yang sesuai. Sebab apa? Lokasi adalah penentu kejayaan berkebun. Kalau kita nak gambar orang putih kan, dia pakai yang gambar tu adalah gambar raised bed gardening. Ada banyak-banyak kaedah. Pakai kayu, pakai batu-bata, pakai simen. So dia itu satu kaedah lah. Tapi yang penting kita pilih tempat. Kita nak di hadapan rumah atau belakang rumah. Itu kita akan muncul lah, kita nak atau tak kan. So sebenarnya yang penting untuk menjawab soalan, saya ni nak berkebun hadapan rumah, tepi rumah, belakang rumah, mana yang sesuai ya? Itu adalah soalan yang kedua. Soalan pertama adalah kita lihat ciri-ciri lah. Pertama, cukup tak cahaya? Cahaya paling bagus adalah kalau kita dapat cahaya pagi. Cahaya pagi matahari kena. Sama ada kalau kita di rumah, kata rumah atas angin. Rumah atas angin ni rumah apartmen. Kan, rumah burung orang kata. Tapi rumah juga kan. So di balkoni kita tu kena cahaya tak? Cahaya pagi. Tak kena. Kalau cahaya petang, kena. Kalau tak kena cahaya langsung, itu susah lah. Saya tak boleh nak tolong kalau tak kena cahaya langsung. Mesti ada cahaya. Sebab apa? Kita bermain dengan pokok atau tumbuhan, dan tumbuhan, cahaya adalah faktor utama. Kemudian mudah akses. Mudah akses maksudnya kita sentiasa nampak. Janganlah kita berkebun, kita ada belakang rumah, nak berkebun. Tapi akses, kita jarang pergi belakang rumah. Buka pintu belakang rumah pun susah. Kita pun nak cuba. Tapi bila dia tak jadi habit, ini pengalaman saya sendirilah, nak cuba berkebun belakang rumah kan. Saya banyak melompat-lompat rumah sewa. Jadi ada satu time tu saya duduk rumah sewa, saya cuba rumah. Di belakang rumah sewa tu,
rupanya tak boleh. Sebab apa? Sebab saya jarang tengok. Kadang saya terlupa. Rupanya saya ada tanam pokok belakang rumah. Sebulan kemudian dah kering. So, tak boleh juga. Sumber air yang dekat. Perlu ditengok tempat kita tu ada tak air untuk siram. Kadang-kadang ada belakang rumah tak ada paip. Kadang-kadang depan rumah tak ada paip. Itu penting lah. Air pun penting. Dan penting lokasi tu tiada atau kurang gangguan haiwan. Haiwan ni seperti anjing, kucing, itu yang utama lah kan. Utama kalau yang bela kucing. Tak bela kucing pun jiran-jiran. Kucing jiran tu. Kena tengok bagaimana. Tapi kalau kucing jiran ni macam mana? Itu kena tengok lah. Kalau tu kucing, mungkin akan ada masalah. Itu mungkin ada masalah lah. Okay. Lepas kita dah tahu kita punya lokasi, apa patut kita buat? Kita senaraikan tanaman kita nak tanam. Okay, petua yang saya akan bagi adalah tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Jangan kita nak tanam, contoh kita, saya sukalah pak choy atau sawi warna ungu tu, cantik. Tapi kita tak makan, tak pernah makan pun. Tak pernah nampak kat pasar. Untuk newbie, jangan pilih benda macam tu. Kita belilah biji benih, kita cuba semai. Pertama, kalau tak jadi, kita kecewa lah. Kedua, kalau jadi pun, kita rasa tengok cantik tapi tak makan. So, saya takkan cadang, dia takkan motivate kita untuk buat yang buat untuk bercocok tanam lagi lah. So, tanam apa yang dimakan, makan apa yang tanam. Paling contoh, kangkung, sawi, bayam. Itu tanaman yang paling mudah ditanam dululah. Kemudian kita dah tahu senarai tu, tulis senarai tu atas kertas. Penting kan tulis atas kertas? Penting sebab kita nak nampak, kita nak jelas nampak. Benda ni kata kalau siapa belajar NLP, kita nampak apa kita nak buat. Macam kita tulis matlamat kan, azam tahun baru. Tulis atas kertas lebih kejayaannya lebih tinggi, peratus kejayaan lebih tinggi berbanding tulis atas minda. Itu saya galakkan atas kertas. Pilih 2-3 jenis saja dahulu. Saya galakkan pilih 1-2-3 jenis lah. Jangan terus kita nak tanam, kita beli biji-biji yang banyak kan. Sampai dekat 10 biji punya online, kita tengok murah RM1, RM2 kita pun beli. Top up kat Shopee. Tapi tak sempat tanam. Tak perlu. Untuk newbie beli je satu jenis dulu. Kangkung je. Tapi kangkung ni, itulah. Jangan banyak alasan. Buat je dulu. Mahirkan menanam sehingga tuai. Betul. Mahirkan. Kita belajar tanam. Okey, kita belajar menyemai. Kita belajar menyiram. Kita belajar membaja. Start, finish. Dan bila berjaya satu tanaman, baru kita kembang ke tanaman-tanaman yang lain. Ini tips yang paling penting ni. Jangan terlalu overwhelmed untuk buat semua benda. Buat satu-satu dulu. Okay? Okay, just selingan. Siapa yang boleh pergi kat YouTube channel saya, Kebun Bandar, youtube.com/Kebun Bandar. Saya ada satu playlist untuk khusus sahabat kebun. Saya bagi percuma. Sebelum ni saya berbayar lah, kursus ni berbayar. Kursus berbayar RM100. Kemudian bila dah lama ada kursus yang terbaru, kursus lama saya akan bagi percuma. Kursus baru lebih upgraded lah kan. Tapi dulu sama je, boleh dapat manfaat. Okey. Boleh chat kat sini channel. Kemudian kita masuk pada semaian pula. Okey, semaian ni adalah part paling penting bagi saya lah. %50 semaian. Okey, saya pecahkan lagi semaian lah. Tadi 3 langkah kan. Pilih tempat, semaian, penjagaan. So, dalam semaian ni saya pecahkan 7 langkah sukses. 7 langkah kejayaan lah. Ciri-ciri dia, pertama kita kena guna biji benih berkualiti. Okay. Lepas kita dapat biji benih berkualiti, kita pakai media semaian sesuai. Kita pakai lumut gambut. Ini bahasa Melayu kan, lumut gambut. Tapi common name is peat moss. Kadang orang tanya, peat moss tu apa tuan? Peat moss. Kokopit tu peat moss lah? Tidak. Peat moss dalam bahasa Melayu adalah lumut gambut. Iaitu yang dia asal peat moss ni adalah di paya
kita hutan paya bakau kan. Kalau di Eropah atau di Kanada khususnya, mereka ada satu paya yang ada lumut ni. Dulu lumut, tapi setelah beratus tahun lumut tu mati dan dia menjadi hutan paya lumut. So kita panggil lumut gambut. Kita di Malaysia peat soil, tanah. Ini lumut. Okey. Kemudian lepas kita tahu dua benda tu, biji benih, media semaian, kita masuk ke dalam biji benih yang sesuai. Ini saya tunjuklah. Siram perlahan. Ini perlu penting Ini step saya terang langkah dulu. Nanti saya akan terangkan kesilapan biasa yang newbie buat dalam semaian. Letak di tempat ada cahaya matahari. Kalau kita nampak biji benih kita legi atau kurus meliding tu, itu kurang cahaya. Jaga daripada serangan perosak dan semua baju organik. Okey, tengok satu. Pilih biji benih berkualiti. Macam ni saya nak tahu biji benih tu berkualiti tak? Saya beli je dulu. RM4, RM5, RM6, bagi saya okey kong, 10 biji RM6 mahal lah. Kan? Okey kemudian biji benih senang je. Untuk biji benih sayur paling mudah adalah kalau kita semai di 3-4 hari kita nampak dah tunas keluar. Tunas tu dah keluar, dia berpecah. Biasa saya bagi umum lah, kangkung, bayam, sawi 3-4 hari. Cili, terung dan tomato selalunya 7 hingga 14 hari. Kalau lebih daripada tu, biji benih tu dikategorikan tidak berkualiti. Ini contohlah brand Baba sendiri kan. Saya pernah cuba dan setakat ni bagus. Kadang bukan sebab jenama tu tak bagus. Tapi sebab orang yang beli tu, yang jual tu, dia stok lama, stok setahun yang lepas. Biji benih pun ada due date. Jangan kita ingat biji benih tak ada due date. Sebab tu pada paket biji benih perlu ada tarikh packaging. Perlu penting tarikh packaging, tarikh pembungkusan untuk kita tahu biji benih tu pada tahap mana. Oh, rupanya dah tahun lepas. So potensi untuk dia tidak bercambah sangat tinggi. Baru bulan lepas ni, baguslah. Itu pemilihan benih berkualiti. Alright. Kemudian ni peat moss lumut gambut. Pertama, kenapa saya kata peat moss? Sebab saya suka sebab dia bebas kuman, mudah serap air dan mudah simpan air. So ramai tanya saya dapat peat moss mana? Di Shopee banyak orang jual. Dulu zaman-zaman saya mengajar ni ramai tanya benda ni. Sekarang alhamdulillah zaman online boleh beli di Shopee. Type dia peat moss, tu saya tulis bahasa Inggeris. Lumut gambut jarang orang type di Shopee dengan Lazada. So peat moss bagus. Okey, kedalaman biji benih. Ini rules of thumb atau petua yang biasa orang tunjuk lah. Iaitu 2 kali ganda atau 3 kali ganda saiz biji benih. Tapi kalau saiz sawi macam mana? Saiz sawi saya akan kata separuh jari kelingking. Macam mana? Separuh jari kelingking panjang kan? Dalam 1 hingga 2 cm lah kedalamannya. Jangan terlalu dalam. Ini ramai yang salah ni. Terlalu dalam, ada yang tak dalam pun. Mesti ada kedalaman yang sesuai lah. Ini kena belajar dari pengalaman. Pertama saya dah bagi kata petua. Kedua adalah kena buat sendiri. Tak jadi, buat lagi. Okey, siraman. Ini saya guna botol ni. Saya suka kepala ni kenapa saya tunjuk. Saya terjumpa ads di Shopee benda ni. Kemudian dia keluar kepala ni. Boleh search portable watering head. Bahasa Inggeris lah. Saya search bahasa Melayu tak keluar. So portable watering head dia punya keyword ke. Portable watering head. Kita akan nampak lah dia punya kepala ni. So dia boleh gabung dengan, saya suka sebab dia boleh gabung dengan air botol mineral atau botol Pepsi 1.5 liter. So kita boleh guna recycle. So sesuai untuk siram biji benih. Yang pakai tong siram yang besar tu. Memang akan terkeluar biji benih. So pakai yang ni senang, kecil dan sesuai untuk siraman. Ini kena cahaya matahari. Mesti ada cahaya matahari. Sebaik saja biji benih bercambah dalam 3-4 hari tu, perlu ada cahaya matahari. Jangan kita nak kata,
Dia tak nampak gelap. Sebab tu kadang kita nampak biji benih dia, kalau kita tengok dia punya batang biji benih tu panjang warna putih, itu dah kurang cahaya matahari. Itu tips dia senang. Kita tahu, oh ini kurang cahaya matahari. So cepat-cepat kita janganlah jemur pula kan. Itu macam mana? Saya tak kata jemur. Dia boleh jemur juga. Cuma kalau jemur kena ada air yang cukup. Kena siram yang betul. Ini pengalaman lah, pengalaman. Dia tu saya kata berkebun ni daripada teori dan pengalaman. Yang penting pengalaman tu akan mengajar kita. Kemudian perosak. Perosak utama yang akan makan biji benih adalah siput. Kalau orang Melayu kata siput babi lah. Siput babi atau siput khinzir. Siput lah senang kan, siput. Dia akan makan macam ni. Sebab tu kadang kita semai, elok bercambar. Besok pagi kita tengok, dah hilang kepala dia. Dah hilang tunas biji benih. Dia sebab apa? Sebab siput tu. Siput tu yang buat masalah. Dia punya sifat, kita kena tahu lah. Sifat siput ni dia nocturnal. Nocturnal ni macam orang hantu. Iaitu aktif di waktu malam. So waktu siang, pagi kita nampak dia makan. Kalau kita nampak dia jalan-jalan je. Bila malam tu, dia mula naik syih orang kata. Itu. Siput jaga-jagalah. So apa racun siput? Racun siput ambil dan buang lah. Dia kalau organik, orang yang betul organiknya kita kena beli itik. Tapi di kampung rumah takkan nak beli itik kan. Kita kutip dan buang lah siput. Buang dan lenyek lah. Boleh tak letak garam ni? Garam. Saya tak galakkan letak garam. Sebab kalau letak garam ni tanah tu rosak. Betul letak garam ni bagi saya obsolete lah. Tak betul. Tetapi garden myth lah. Mitos berkebun yang orang sampaikan daripada dulu sampai sekarang. Tak garam. Jangan letak garam. Dia mungkin merosakkan tanaman kita. Okey, kemudian semburan baja folia. Okey, anak benih pun kena sembur dengan baja folia. Baja folia tu baja apa? Nak terang baja folia. Baja semburan lah, baja cecair. Folia tu bermaksud daun. Cecair daun. Folia tu bahasa Melayu tu. Folia tu bahasa Inggeris. Daripada Greek. Atau saintifik ni daun lah. Baja daun ni sembur, baja sembur. So kena sembur. Banyak nak sembur, jangan terlalu pekat. Biasanya setengah dos yang disarankan. So, untuk baju organik tu adalah carilah baju folia, search tu. Saya pun letak kompos. Ni saya terang sebab folia kan saya sang folia ni cepat serap. Jadi pokok cepat serap, pokok cepat besar. Okey. Lepas kita tahu semayang semua, alhamdulillah dah okey. Kita tahu tentang semayang tanah, campuran tanah. Boleh beli 6 in 1. Ada yang 7 in 1, 10 in 1, saya tak kisahlah. Atau kedai Eko RM2 kan. Kedai Eko RM2 tu tanah tu perlu ubah swai sikit. Bukan tak bagus, kena ubah swai sikit. Atau buat sendiri. Biasa kita pakai nisbah lah. 3, 2, 1. Tanah, kompos, sekam bakar atau pasir dengan nisbah 3, 2, 1. Tanah, kompos, sekam bakar. Tanah, biasa saya akan beli tanah merah, tanah bakar yang dijual di nursery tu, saya akan anggap sebagai tanah. Bukan tanah sisiman lah, tanah bakar atau tanah ekor tu. Kompos, kompos ni mana nak beli? Jarang nursery jual. Biasa saya beli Shopee. Kompos ada banyak grade low quality dengan high quality. High quality ni memang saya guna untuk baja. Low quality saya akan guna campuran. Contohnya orang jual tanah sawit, tanah baja. Saya pun tak tahu tanah sawit, tanah baja apa. Tapi kompos lah. Kompos ni boleh buat sendiri. Dan juga sekam bakar. Dulu saya pakai pasir. Dan saya dapati ada 2 masalah yang muncul bila saya buat campuran pasir. Pertama, masalah nematod. Nematod ni cacing halus yang akan duduk pada akar dan akar tu bengkak dan pokok mati. Itu nematod. So, kemudian pasir ni berat. Apa saya buat, saya tukar ke sekam bakar. Dia lebih ringan dan kalau kita tengok warna putih-putih pada gambar tu, itu adalah perlite atau vermiculite. Adalah alternatif yang terbaik. Perlite vermiculite ni dalam video orang putih di YouTube kita tengok, I will use perlite, I will use vermiculite. Itu bagi negara mereka murah. Bagi negara kita di Malaysia mahal. Alternatif terbaik adalah sekam bakar. Dulu sekam bakar orang buang.
Sekarang bila ada nilai, alhamdulillah lah ada orang jual kan satu paket RM10. Bisa murah lagi lah untuk digunakan. Okay, lepas kita tahu campuran tanah yang bagus, kita akan masuk ke penjagaan dan juga siraman. So penjagaan ni bahagian siraman pertama kita boleh pakai air paip, tak ada masalah. Tak perlu nak pakai air kowe lah, air apalah kan. Air paip tak ada masalah. Kita boleh menyiram secara manual guna tong siram atau hose. Dan gunakan sistem automatik. Itu gambar tu saya tunjuk sistem automatik yang menggunakan timer. Kita panggil self watering timer. Ini memerlukan sedikit teknikal. Saya ada bahan-bahan ni, saya dalam proses untuk buat video pasal ni. So ada perlukan teknikal pipe, pipaan lah. Tak teknikal sangat. Cuma perlu tahu cara yang betul. Sekarang kita yang tak pernah tengok pipe pun, pipe just kita pakai tahu hose kepala pipe dia, memang kena tahu. Simple je benda ni. Lepas kita pasang, tak perlu kita risau dah. Set timer sehari sekali siram. Bolehlah balik kampung seminggu, tak perlu risau pasal siraman. Okey, timer tu biasa yang okey saya beli 80 hingga RM100, ada sampai RM200 bergantung pada function yang kita nak. Ada banyak saya dah test 2 timer, alhamdulillah. Timer yang terbaru saya beli ni function dia lebih bagus lah bagi saya. Sistem pipaan ni pun banyak kena try and error lah. Jadi total lah 150 lah bagi saya. 200 pun 300 pun okey juga. Sebenarnya dia tak kisah pun sebab dia dapat mengurangkan masa kita untuk menyiram dan kita tak perlu fikir sangat. Kadang kita boleh kerja penat ni kan, malah lupa siram pokok. Tapi tiba-tiba tetap rasa malas kan. Itu penting sistem automatik siram ni. Okey, untuk pemajaan so saya tengok slide. Okey, untuk pemajaan dia ada baja kimia, ada baja organik. So baja organik ni ada baja tai ayam, baja anak, baja tai lembu dan macam-macam tai. Dan juga kompos. So antara kimia dan organik mana yang bagus? Saya akan lebih cenderung kepada baja organik. Ini pengalaman saya lah sendirilah. Saya ceritalah. Saya ada satu pokok 5 purut depan rumah. Saya tanam lepas 5 purut ni. Sebelum tu saya pakai baja tai lembu yang fresh. Pokok 5 purut ni dia boleh buat lah. So walaupun saya tinggal di taman saya ada lembu yang berkeliaran. Start berkeliaran, kadang-kadang dia buang tai lembu kan. Saya nampak tai lembu depan rumah ni, saya takut kena kereta saya ambil. Terus saya nak buang dalam kar, rugi pula. Ada pokok 5 purut depan rumah, saya letak. Tu tiba-tiba ada satu masa tu lembu dah tak berkeliaran lah. Jadi saya pun pergi ke pasar, saya ternampak orang jual baja kimia, baja 12-12-17 NPK biru. Saya ambil, saya letak kat pokok saya. Pokok saya masih subur lagi, 5 purut saya subur, tetapi apa yang saya dapati dia banyak bena atau koya, kita panggil mealybugs bahasa Inggeris tu, ada di pucuk-pucuk dan juga di buah. Saya pun terkejut. Selama ni ada juga. Saya guna baju cantik tapi tak pernah ada. Tapi bila saya pakai baju kimia, dia macam tu. Saya macam tak perasan awal-awalnya tau. Setelah saya pakai baju kimia habis, saya pakai balik baju kali terbaru ni vermicompost. Very good vermicompost. Baju tak cacing, vermicompost. Very good. Saya letak, pokok saya bertambah dia cantik dan kurang serangan mealybugs. Saya pun terkejut. Di situ saya buat conversion, memang ada beza baju organik dengan baju kimia untuk tanaman dalam pasu bunga. So memang lagipun saya selalu guna balik tanah yang ada kan dalam pasu. Saya berarti pasu yang saya selalu pakai baju kompos, dia pati dia lebih subur lagi. Saya nak guna semula tanah dalam pasu tu boleh berbanding kalau pasu telah saya pakai baju kimia. So ini kelebihan lah. So secara umum dia penggunaan baja kompos ni adalah seminggu sekali. Satu pasu, satu sudi makan lah. Bubuh, ini penting lah, baja ni kena tahu lah, bubuh di tepi pasu jauh dari pangkal pokok seperti dalam gambar tu. Okay, jauh. Jangan letak dekat-dekat. Ini kesalahan yang paling biasa buat. Pertama letak satu genggam. Jangan letak satu genggam. Terlalu banyak. Kalau baja kimia terlalu banyak. Satu sudu makan je.
Okay, letak keliling. Perlu nak gaul ke tidak? Itu bergantung. Kalau dalam pasu tak perlu gaul sebab dia akan pusing dalam tu juga. So tak ada masalah. Okay, letak ujung. Macam tu pusing, tabur. Okay. Tadilah cerita dah. Baja organik ni menyuburkan tanah dan juga tumbuhan. 2 in 1. 2 dalam 1. Sebab tu nama pun khusus live ni organik kan. So saya akan favor organik. Tapi saya kena terang juga ada juga baja kimia orang pakai. Tapi saya akan terang kenapa saya pergi ke baju organik. Walaupun kandungan nutrien dia sikit tetapi sebenarnya itu yang diperlukan. Okey, kemudian kita nak mengelak serangan serangga. Dia ada dua konsep. Pertama kita boleh guna racun organik. Konsep kedua adalah kita gunakan tanaman penghalau dan juga tanaman penarik. Okey, tanaman penghalau maksudnya kita nak ni contoh tanaman pasu lah. Kita tanam bawang, kita tanam pokok cili, pokok sawi, ada satu pasu bawang di tepi tu akan mengurangkan, saya tak ada akan hilang terus, akan mengurangkan. Contohnya pudina, kunyit. Kunyit tanam tepi pokok cili memang bagus untuk mengelakkan white flies atau kepiting putih. Bawang putih, bawang merah, letak 2-3 biji di keliling tempat kita tanam dulu. Contohnya tanam sawi, letak 2-3 biji bawang merah untuk ditumbuh sekali. Dia akan menolak, menghalau. Pudina pun sama, menghalau. Bau dia tak disukai. Serai pun salah satu tanaman penghalau. Sebab tu kalau kita cuba tanam, kita dapati tanaman yang duduk sebelah pokok serai. Serai boleh tanam dalam pasu, boleh tanam dalam pasu serai. Tiada masalah tanam dalam pasu. Boleh, tiada masalah. Baik, tanaman penarik seperti kesum. Pokok kesum ni tanaman penarik, dia akan menarik belalang untuk datang makan. So bila belalang datang makan, dia kenyang, dia tak akan makan pokok kita yang lain. Itu nama dia dalam konsep attractant and repellent plant. Boleh Google search lah kalau nak tahu pasal ni. Walaupun orang kata mitos je ni benda-benda ni, tapi pengalaman saya memang betul. Kalau tanam dua-dua ni dia bersifat synergistic atau antagonistic. Something like that lah. Maksudnya dia ada kesan lah sebenarnya. Kena cuba dulu. Okey, ni resepi racun organik yang saya boleh bagi. Ada juga di video YouTube saya. Search tajuk dia cara mudah buat racun serangga organik guna cili dan bawang putih. Itu video saya. Saya buat simple ya. Saya tak buang kulit bawang semua tengok. Itu memang cara saya buat. Saya tak ada sembunyi. Bawang 1 labu, cili padi 10 biji, air 500 ml. Kemudian kita kisar, kita tapis. Ada video tu boleh tengok. Saya terang secara ringkas lah kan. Campur 1/5 parti dengan air. Kemudian letak 2-3 titik sabun cuci pinggan. Kenapa sabun cuci pinggan ni? Sebagai dia pelarut antara dua bahan ni, antara air dan juga parti racun ni lah. Kemudian kita sembuh seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Ni kalau rajin nak buat lah. Kalau tak rajin nak buat boleh beli kedai Shopee Kebun Bandar ada jual racun organik yang sesuai. Alright. Okay, kita buat. Okay, dah habis lah. Itu ringkasan lah. So kita buat ringkasan balik. Pertama, dalam berkebun, pilih tempat yang sesuai. Dalam pilih tempat sesuai ada dia punya pecahan. Kemudian semaian. Kita belajar untuk menyemai. Pun ada pecahan dia. Kemudian penjagaan. Penjagaan macam saya tadi lah. Siraman, pembajaan dan juga racun organik. 3 benda tu penting. Dia ada 3 benda ni saya boleh pecah-pecah lagi. Sebab tu kalau khusus kebun tu banyak video saya bagi. Tapi saya tak nak bagi banyak video sangat sampai tak buat. Jadi yang penting kita tahu ilmu ni, kita buat. Dia salah. Dan sebab lama Cik Sam, saya dah buat macam ni tapi matilah. Berapa kali buat? Baru sekali. Janganlah nak terus give up. Saya pun sendiri kalau berkebun saya pun ada juga gagal. Kan? Taklah semestinya saya berjaya 100%. Sekarang saya gagal, saya tengok kenapa gagal, saya buat lagi. Buat lagi. Oh, bos nampak pattern. Oh, kat sini saya salah. Situlah. Berkebun macam itulah. Jangan terlalu cepat give up. Belajar terus belajar. Sebab tu join group Kebun Bandar, jom tanam sendiri. Share je. Saya tak tahu macam ni. Apa? Boleh bagi tahu tak? Ada orang. Dalam group tu, so siapa mengecam ni memang
kami admin banyak akan ban terus orang tu. Budaya kecam mengecam ni kami tak suka. Kami akan mute orang tu lah. Alright, dah tahu itu semua tu. Masuk kepada kesilapan biasa newbie. Newbie ni orang barulah dalam mula kebun. Pertama, disiram terlalu banyak. Tadi saya katalah siram terlalu banyak, sikit je sebenarnya. Semai terlalu banyak, kita seronok sangat. Satu paket RM2. Kita pun tabur satu pasu tu, satu paket. Ni ada beratus-ratus biji benih sawi. Jangan. Itu kesilapan utama lah. Dia sebenarnya satu pasu 2-3 biji cukup dah. Satu lubang, jarak 10 cm. Ini teknikal lah, bagi saya tak perlu tahu sangat pun. Yang penting satu pasu 2-3 pokok. Semaian terlalu dalam. Ada yang kita korek lubang tu dekat dekat 10 cm. Bagi saya 10 cm tinggi sangat. Untuk biji benih biasa 3-4 cm saja maksimum. Semaian letak di tempat kurang cahaya sebab pokok tumbuh kurus meleding. Mesti semaian perlu letak di tempat yang ada cahaya. Jangan letak di tempat yang gelap. Dan baja terlalu banyak. Tabur baja, tabur selagi boleh tabur. Jangan. Dia macam hadis Nabi lah. Hadis Nabi kata, amalan yang paling terbaik adalah amalan sedikit tetapi istiqamah. Begitulah juga dalam baja. Baja yang sedikit tapi istiqamah kita letak. Maksudnya satu sudu makan seminggu sekali. Kalau dah mula berbuah 2 minggu, dua sudu makan seminggu sekali. Kalau rimas sangat, saya macam ni je tip saya. Set satu hari dalam kehidupan kita ni adalah untuk hari berkebun. Contoh saya set hari Sabtu adalah hari berkebun. Maka pagi itu saya akan bangun dengan gembiranya untuk saya membor racun, untuk saya letak baja, supaya saya tak lock fikiran itu, dah tak baja belum, dah tak baja belum. Kita dah set dalam minat, okey hari Sabtu kita berkebun. Hari lain menyiram lah. So dah tak baja, tak apa, hari Sabtu memang tak baja. Kalau kita terskip pun tak ada masalah. Tapi kita dah set hari Sabtu, kita letak baja, kita menyembur racun. Itu penting lah, habit tu nak bina sebab banyaknya gagal sebab tak tahu pasal berkebun. Cuma saya sendiri yang saya tahu benda-benda ni, saya dapati untuk saya berjaya berkebun adalah membina habit atau tabiat yang bagus. Itulah kan. Sedikit sharing gambar lah. Ini bukan gambar saya. Ini gambar orang putih saya dapat. Bahasa dalam bahasa Inggeris. When life feels empty, no meaning, there's still gardens to make us happy. So bahasa Inggeris. Kalau saya Melayu kan, apabila hidup ini terasa kosong, tiada makna, masih ada kebun yang mampu menggembirakan. Berkebun ni seronok. So kita buat secara seronok dan terus dia satu pembelajaran yang bagus untuk kita rasa seronok lah berkebun kan. Itu fb.com, Okay, siapa nak tahu tips lebih lanjut boleh search di website saya lah, kebunbandar.com. Memang saya share semua benda-benda tu lah. Okay. Q&A saya serahkan kepada Cik Jas untuk inilah sharing session saya kan. So, saya diminta share sampai 9:45. Okay, thank you. Thank you Izam. Yeah, Miss Jas. Ya, diucapkan kepada Encik Izam atas kesudian memberi perkongsian ilmu pada malam ini. Ya, Encik Izam ada beberapa soalan dan minta tips untuk menanam. Okay, tips apa macam mana tu? Soalan pertama, dia tanya, peserta tanya, baja AB termasuk baja kimia ke atau baja organik? Alright, baja AB. Saya nak jawab terus ke saya nak kumpul soalan? Jawab terus lah kan, senang. Jawab terus. Okay, baja AB adalah baja hidroponik. Kita tahu hidroponik. Okay, baja hidroponik guna racun lah. So kalau baja AB dia kurang stabil. Alright, okay, boleh dengar? Ya, sekarang okay.
Okey, baja AB kategori baja hidroponik. Dan kalau kita tengok dalam kategori baja AB hidroponik dalam baja kimia. Itu je soalan jawapan dia baja kimia. Adakah dia menggunakan baja sebenarnya sendiri? Bunga baja kimia tidak akan membuatkan pokok kita ni akan kena kanser. Tidak. Dia masalah kalau kita pakai pokok yang sayuri cantik akibat disembur racun kimia. Guna baja kimia, guna baja organik, guna baja kimia tiada masalah. Dia hanya pada kesan environment dan pada tanah tu lah. Kalau baja AB untuk hidroponik tak merosak tanah sebab dia memang dalam air saja. Sebab tu saya buat khusus hidroponik, saya terang konsep asas ni untuk faham benda ni. So, okey, tapi kalau untuk hidroponik, kalau guna baja AB dan guna racun organik dalam USDA, US Department of Agriculture, dia kategori organik. Malaysia saya tak pasti dia kategori organik tidak. Tapi USDA punya research memang Jabatan Pertanian Amerika dia kategori hidroponik kalau tak ada racun kimia adalah organik. Alright, okey, soalan jawab. Next. Okay. Jadi next question, dia pokok ke dong saya kenapa daun mengerokok habis? Okey, kerekot lah. Okey, kerekot tu maksud daun ni mengkerenting lah, kerenting. Okey, pertama saya akan tanya dah guna baja apa? Pastikan baja tu baja yang okey. Kedua, biasa diserang oleh serangga perosak lah. Cuba guna ramuan yang saya bagi tadi, resepi. Cuba sembuh. Sebab dia kena serangga-serangga lah. Pertama, pastikan baja yang cukup. Pakai baja organik. Kemudian rawatan guna semburan racun organik tu. Alright. Okay. Jadi dia mungkin ada berapa condition lah yang boleh menjadikan itu daun kerinting. Biasanya pertama sebab baja lah. Dia sebenarnya kena serangan serangga perosak. Dia macam ada sedikit kumbang dia duduk bawah tu. Tapi untuk rawat tu dulu biasa serangga menyerang apabila pokok tu tak kuat. Dia macam badan kita lah. Bila badan kita tak kuat, makan cukup, senang ada penyakit. Sebab tu saya akan suggest pakai baja organik. Kemudian mula sembuh racun. Sebab kalau kita sembuh racun pun, kalau tak cukup baja, dia akan kena balik. Dia mesti kuatkan itu pokok dulu. First kuatkan pokok tu dulu dengan baja organik. Saya memang suggest baja organik lah. Okey, dan bagaimana kita bezakan kompos yang bagus kualiti ataupun dia adalah low quality? Dari segi rupa atau warna, saya nak terang sama je semua kompos kan. Bagi saya senang je. Kalau low quality, dia boleh jual pada harga yang murah dan banyak. Contoh 10 kg RM10. Itu dikira low quality lah saya guna untuk campuran kompos. Kalau jual mahal RM10 1 kg, RM20 1 kg, itu dikira premium grade lah. So kita beli dalam kuantiti yang kecil, kemudian kita test pada pokok kita. Saya suka macam tu. Jangan kita kata benda tu mahal. Kita beli sampel yang kecil, kemudian test. Mahal murah ni subjektif. Kan? Kadang kita nak pokok dia cantik tapi kita pakai benda murah. Jadi dia selalu bila pakai benda murah selalu kena serangan perosak, selalu pokok tak cantik. Lepas tu kita tengok kawan kita cantik. Kenapa dia pakai, dia ada beza lah mahal dan murah. Yang penting bagi saya beli dulu kompos tu. Sebab Malaysia ni tak ada satu badan yang kata okey ni jual A, ni jual B ke C. Dia bergantung kepada penjual tu sendiri. Kalau kita beli okey, kita test okey, harga pun okey ngam dengan kita. Okey. Saya nak terang okey kena rasa, pegang, bau, bagi saya buang masa je pergi test ni. Test kan. Test. Beli batch yang kecil dan test dulu dekat. Betul. That's the most simple tips lah saya bagi. Okey. Kemudian ada minta tips untuk tanam serai. Sewaktu tanam serai, ada apa perkara yang perlu pay attention tak? Alright, tanam serai.
Saya ada juga buat video, saya tanam serai dekat Facebook saya. Page saya Kebun Powder. Okey, tips dia pertama serai potong dalam berapa cm ah? 10 cm kan. Potong daun dia. Kemudian ini tanah lepas tu lah, saya tanam lepas tu, konsep dia sama saja, tanah atas tanah. Lepas tu kena tanah yang bagus. Kemudian saya akan tanam akar dia sekali lah. Kalau serai itu akar dia sekali, saya tanam satu lubang serai itu tiga serai. Maksud 3 batang serai itu saya akan tanam lah. Kemudian saya akan letak di tempat redup, bukan tempat gelap, tempat redup yang tak ada di tepi rumah contohnya, dan saya akan siram setiap hari. Itu je, senang tips tu. Kerana kalau gagal, buat lagi. Ambil lagi, serai kan banyak murah kan, RM2 beli lagi RM2. Cuba sampai dapat tangkap. Bukannya, gagal lah tangan saya panas. Tak, cuba lagi sampai dapatkan skill tu. Mungkin tanah rosak, saya kata tak ada. Kadang kalau kita beli tanah ikut step saya ajar tadi kan, tanah 6-in-1, semua. Kalau gagal, cuba lagi. Kadang-kadang tuah di situ juga. Tuah betul luck kan. Kena belajar. Itu je, tips saya senang je. Tips saya, kalau gagal, ikut step saya ajar tadi, gagal, buat lagi. Lebih. Kalau lebih 10 kali itu something wrong lah. Tapi dalam around 10 tu okey lah kan. InsyaAllah. Jangan guna cara yang sama dan selalu tes yang sama sajalah. Kena tiap-tiap kali kemudian tukar-tukar tengok yang mana sesuai. Betul. Macam buat kajian lah. Betul. Memang kebun ni buat kajian. Buat itu eksperimen seronok. Oh, okay. Jadi next question is, rumah yang bina atas tanah tambak selalu tidak sesuai untuk berkebun. Ada apa cara yang boleh baiki tanah ini? Alright, pertama teknik yang boleh dipakai adalah kalau kita nak tanam pokok lah kan, biasa saya akan korek dalam satu kaki, saya akan tukar tanah lain. Saya akan buang semua batu-batu yang kosong, batu-batu tu kan. Memang by default Malaysia ni, rumah yang dah siap dia akan tambak tanah tu dengan batu-batu, sisa-sisa tanaman, sisa-sisa bangunan. Sebab dia nampak cantik tu dia boleh letak tanah. So kalau kita nak mula berkebun, kita kena ambil effort. Kita korek bawah tu, buang batu-batu tu, kemudian letak tanah sikit-sikit lah. Itu satu cara. Cara kedua adalah kita buat raised bed gardening lah. Raised bed gardening ni maksud kita letak kayu macam gambar saya tunjuk tadi. Letak kayu buat seperti kotak, kemudian kita letak tanah atas tu. Konsep dia sama je. Tadi kita korek, letak tanah, yang ni kita letak tanah atas ni. Atau tanah dalam pasir. Sebab kita pertama sebab batu-batu tu dia akan merosakkan akar untuk keluar lah. Jadi ketinggian adalah penting lah, dia mesti perlu minimum 15 cm sebab akar pokok 15 cm. Maksimum setinggi mana yang boleh lah. Minimum 15 cm je atau 15 hingga 30 cm. Okey, jadi kawan-kawan boleh pilih cara yang sesuai ataupun yang mana yang senang untuk kita lah. Bagi saya pilih yang mana yang senang. Dan next soalan dia Nick tanya, pokok tomato dia daun warna kuning, ada apa punca ke? Okey, pokok tomato kalau kategori ini dia pokok tomato ni sentiasa makan baja yang banyak. So kita panggil, kalau ada satu istilah heavy feeder lah. Heavy feeder ni maksudnya kena sentiasa bagi baja. Heavy feeder, light feeder. Sebab tomato kita nak buah cantik memang kena. Kuning tu pula satu benda saya kena tengok. Kuning tu terlebih siram ke? Kurang cahaya ke? Kuning pada daun tu banyak sebab kena serangan perosak ke? Sebab tu bagi saya kena tengok teknik penanaman tomato. Di situ baca langkah tanam tomato, ikut langkah tak, baru tengok kesan dia. Sebab saya nak diagnose kuning tu kena tengok kuning sebab apa. So cara mudahnya saya kata okey pakai baju yang bagus, dia pun pakai baju bagus. Rupa tanah itu jenis yang bertakung.
So saya tak boleh menjawab soalan secara spesifik, saya boleh kata pakai baja yang bagus. Gitu. Ya, sebab memang ada banyak punca yang akan menyebabkan Hmm. pokok-pokok kita ada daun kuning. Jadi Betul. kalau anda para peserta, kalau ada apa-apa yang tak tentu, anda boleh tangkap gambar dan hantar PM ke hijauan babak. Kami akan tolong macam Diagnose. sebab dengan adanya gambar kami lebih senang untuk diagnose apakah puncanya. Betul. Next question is, boleh ke siram pokok apabila kami nampak itu pokok layu? Siram pokok layu. Memang kena siram lah kalau layu. Kalau layu perlu siram kan? memang kalau layu memang kena siram. Okay. Kemudian cahaya terus dengan letak cahaya terus ataupun letak jaring hitam, yang mana satu lebih bagus? Okey kalau kita tengok pokok itu tu kalau kita letak tempat cahaya terus, kemudian selalu layu, letak jari hitam. Itu je, saya senang tak. Sebab benda ni subjektif. Kadang saya kata letak jari hitam lagi bagus. Tapi by default mana-mana pokok bunga atau pokok ni by default pokok bunga atau pokok yang berbuah, contoh pokok cili, pokok terung, memerlukan cahaya matahari terus. Ya. By default kalau kita nak bunga yang cantik, bunga kertas contohnya, mesti ada cahaya mati terus. Lagi pun setiap orang punya kawasan, dia punya cahaya matahari mungkin tak sama. Jadi kena ikut condition dan juga ikut tanaman. Betul ikut pengalaman. Kalau kita rasa cepat layu pakai, kalau tak layu. Di ladang saya biasa ada nampak yang pakai itu warna hitam punya, ada pakai warna hitam dan pakai warna putih punya jaring. Ada beza? Okey, hitam tu jaring hitam shading net. Dia kadang-kadang sebab di ladang dia cahaya terlalu kuat, setengah pokok terlalu kuat. So ada sayur dia sensitif. Sebab tu kena pakai. Kemudian jaring putih, fungsi dia bukanlah, fungsi utama adalah nak elakkan titisan air hujan. Titisan air hujan sebenarnya boleh merosakkan pokok sayur terutamanya. Heavy rain ni kalau kena pada pokok sayur, sayur tu akan mudah patah. Sebab tu petani akan letak jaring hitam atau jaring putih untuk mengurangkan hentakan hujan. Okay. Next soalan adalah, adakah pokok sudah berbuah perlu dibajak? Ya, perlu baja. Berbuah ataupun berbunga, itu pokok lagi makan baja kan? Ya, perlu baja. Pokok buah ada perlu, bagi saya kalau untuk di rumah baja je tak ada masalah. Kalau baja organik tak ada masalah. Dia yang perlu precise farming ni adalah pada baja kimia. Kalau baja organik dia tak ada masalah, kita bagi baja, dia tak ada gugur, tak ada apa. Beza baja kimia, baja organik. Kemudian kalau itu Epsom soap, sesuai untuk jadi sebagai baja tak? Epsom salt dia bukanlah baja, kita panggil supplement. Sebab dia hanya membekalkan Mg atau magnesium. Tapi dia tetap garam, dia akan merosakkan pokok jika overdose. Jadi dia punya dosage patut berapa banyak? Dosage tu 3-4 gram untuk 1 liter air ke? Sikit je. 3-4 gram. 3-4 gram, 5 gram. Ada kadang orang tu tak 100 gram. Bagi saya terlalu banyak lah. Sebab dia garam. Kena ingat dia salt belakang tu. Dia hanya membekalkan magnesium. Dan magnesium by default memang ada pun pada tanah. Okay. Kalau kami apply itu kompos, dia juga ada akan sampaikan itu magnesium kan? Ya, betul. Kompos tu memang lengkap. Baja lengkap. Okay. Kemudian last sebab kesingkatan masa, jadi last question Jadi last question. last question.
bagaimana cara kita menggunakan baja kompos? Adakah letak di tepi pasu ke ataupun perlu campur? Okey ya, macam saya terang tadi, okey, pertama kalau low grade kompos kita boleh gaul dengan baja kita dengan tenang campur. Kalau high quality biasa saya akan letak 1 atau 2 sudu makan, tabur di keliling. Konsep sama, tabur di keliling pasu lah. Pastikan walaupun tu baja, apa-apa jenis baja pun, kimia ke organik, pastikan kurangkan kena pada pangkal pokok lah, batang pokok tu, kurangkan kena. Sebab baja ni apa-apa baja pun tetap bersifat panas. Dia akan melecur. Apa-apa jenis baja, walaupun dia kata organik ni boleh tak kena, tidak. Pengalaman saya, boleh saya kata kan, kalau kadang-kadang baja organik tu, saya tak boleh kata by default baja ni, sebab kadang-kadang pokok tu sensitif. So untuk kita play safe, kita letak 5 cm jauh daripada pangkal pokok atau di keliling, tak ada masalah. Okey. Jadi terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Encik Izam dan semoga para peserta bermanfaat dari seminar malam ini dan boleh menikmati keseronokan menanam dengan lebih rileks.